Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang ke siri video penjelasan saya yang berjudul Wahai Ibu, Wahai Ayah. Siri video ini sebenarnya merupakan penjelasan ke atas buku saya yang berjudul sama, Wahai Ibu, Wahai Ayah. Sedikit pengenalan tentang buku ini sebelum kita mulakan. Buku ini saya tulis lebih kurang tahun 2005, 2006 dan Alhamdulillah dalam banyak-banyak buku yang saya tulis, buku inilah yang sebenarnya paling laris. Dalam banyak-banyak buku yang saya tulis, buku inilah yang paling laris, menunjukkan betapa umat Islam di Malaysia ni, khasnya orang-orang muda, mereka begitu prihatin, mereka begitu cakna tentang ibu bapa dan mereka ingin berbuat baik kepada ibu bapa, ya. Bukan saja buku yang laris, daripada buku ini juga Alhamdulillah saya menerima banyak jemputan sebelum-sebelum ini, ya, banyak jemputan untuk saya memberi kupasan ataupun syarahan berdasarkan buku ini, ya. Jadi buku ini terbitan Jaha Bersah. Kalau sesiapa yang berminat, tak semestinya kena beli, boleh baca percuma di laman web saya hafizfirdaus.com, ya. Nama saya sendiri hafizfirdaus.com, boleh baca secara percuma di sana, ya. Jadi untuk sesi pertama ni, untuk mukadimah ini, saya ingin membacakan satu hadis, sebuah hadis yang sahih daripada Sahih Muslim, tetapi agak panjang, saya baca secara ringkas saja, untuk sama-sama kita dapat gambaran. Sama-sama kita dapat gambaran betapa besarnya kedudukan ibu bapa ini dan betapa pentingnya untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa, ya. Ya, sebuah hadis yang mengisahkan tentang kaum terdahulu, kaum ahli kitab, di mana di kalangan mereka ada seorang yang bernama Juraij. Juraij ni seorang yang sangat rajin beribadah. Sampai-sampai masyarakat ketika itu mereka membuat untuknya sebuah biara untuk dia beribadah di dalamnya. Okey. Lalu dia pun fokus beribadah di sana saja. Ini cara agama masyarakat kaum terdahulu. Fokus beribadah saja. Dan pada satu hari ibunya datang. Dah panggil, "Wahai Juraij, wahai Juraij." Juraij tengah semayang lagi. Dan dia dengar panggilan ibunya. Dan dia pun tertanya dalam dirinya, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku sedang solat, padahal ibu aku panggil." Dia pun fikir-fikir, dia teruskan solat. Ibunya panggil, dia tak layan, dia teruskan solat, ibunya pun balik. Hari kedua ibunya datang lagi. "Wahai Juraij," ibunya panggil. Sekali lagi Juraij sedang solat. Dan Juraij ni memang sungguh-sungguh ahli ibadah. Ya, sungguh-sungguh, sebab itulah dibuatkan satu biara khas untuk dia, sungguh-sungguh dia beribadah di dalamnya. Sekali lagi dia pun tertanya, "Wahai Tuhanku, aku sedang solat sementara ibuku memanggil. Macam mana ni? Yang mana satu?" Dia fikir-fikir, okey, dia teruskan solat. Maknanya dia tahu antara dua tu ada kepentingan, dia teruskan solat, ya. Hari ketiga, ibunya datang lagi, "Wahai Juraij." Juraij sekali lagi sedang semayang. Dan dia dengar ibu dia panggil, dan sekali lagi dia fikir, "Wahai Tuhanku, ibuku ataupun solat." Tetapi dia terus melaksanakan solat. Dan hari ketiga ibu dia pun dah, "Aku 3 kali datang ni, 3 kali panggil, anak aku tak menyahut juga." Ibunya kecewa ke, hampa ke, marah ke, ibu dia berdoa, "Ya Allah, janganlah Juraij ni mati, melainkan dia berjumpa, dia berhadapan dengan wajah-wajah pelacur." Sampai dia berjumpa ataupun dia berhadapan dengan wajah para pelacur. Mak dia sendiri doa. Okey, lepas tu mak dia pun balik, tak datang-datang ziarah lagi dah. Okey, Juraij terus beribadah dan dia sungguh-sungguh beribadah sampai-sampai kesungguhan dia tu menjadi talk of the town. Maknanya orang di bandar berhampiran ke di perkampungan itu pun mula bercakap-cakap bahawa Juraij tu bagus sungguh. Sungguh-sungguh beribadah, tak nampak dia keluar pun. Tak nampak dia keluar langsung pun. Begitulah lebih kurang, ya. Sungguh-sungguh dia beribadah sehingga orang pun mula bercakap-cakap tentangnya. Dan ketika itu ada seorang pelacur yang berdandan cantik apa semua. Dia kata, "Jika kalian kendaki, aku akan cuba menggodanya untuk kalian." Kita testing tengok, test power tengok. So pelacur ni kata, "Aku akan cuba menggodanya." Maka pelacur tu pun pergi ke biara Juraij dan dia cuba menggoda. Dalam hadis tu taklah cerita apa dia buat, tapi dia cuba menggoda Juraij.
Cuba Juraij ni tak layan juga. Sungguh-sungguh ibadah. Okey, cuba tak juga. Sampailah pada satu ketika, ada seorang penggembala kambing. Seorang lelaki penggembala kambing yang sedang menggembala kambing mungkin berhampiran. Lepas tu dia letih, dia berehat sebentar di tepi biara tu. Di luar, dia duduk luar. Mungkin duduk bersandar ke, rehat sekejap ke, nak makan tengah hari kejap ke, dia bawa bekal dia makan ke. Lalu pelacur ni tengok dan dia pun menggoda penggembala kambing itu. Dan penggembala kambing itu pun jatuh kepada godaannya dan mereka pun bersama-sama sehinggalah akhirnya pelacur itu pun hamil. Okay, bila pelacur itu hamil, apa nak kata, dan melahirkan anaknya, orang-orang pun berkata, ini anak Juraij. Pelacur ni duk pergi dekat biara Juraij. Pelacur ni sebelum ni pun dah kata dia akan cuba menggoda Juraij. Okay? So orang pun berkata, ini anak Juraij. Maka mereka pun beramai-ramai pergi merobohkan biara Juraij dan mula hendak menghukum dia sebab dia telah melakukan zina dengan seorang pelacur. Okey, maka Juraij berkata, nanti dulu, di mana anak tersebut, bawakan kepadaku. Maka Juraij dia solat dulu 2 rakaat. Kemudian Juraij itu bertanya, okey, menepuk perut bayi itu dan bertanya, wahai bayi, siapakah ayah kamu? Dan bayi itu dengan izin Allah menjawab, ayah aku ialah pengembala kambing. Okey. Maka dengan jawapan sedemikian, orang-orang pun mula sedar mereka tersalah dalam menuduh. Mereka membina balik biara untuk Juraij. Bahkan mereka menawarkan diri untuk membina biara itu daripada emas. Okay? Juraij kata tak apa, tak payah. Buat biasa-biasa daripada tanah cukup. Okay? Dan mereka pun bangunkan biara yang baru daripada tanah. Demikian hadis. Kisah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beberapa pengajaran daripada hadis ini. Pertama sekali, amalan kaum terdahulu ialah mereka ini ada apa yang disebut sebagai rahbaniyah. Mereka menyendiri di satu tempat, di biara ke, di gua ke, apa ke, lalu mereka fokus beribadah saja, meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan perkahwinan, meninggalkan apa semua tu, dan meninggalkan masyarakat. Okey, ini ajaran kaum dahulu. Bukan bagi kita umat Muhammad, bukan bagi kita yang berpegang kepada syariat Muhammad, sebab kita dituntut untuk bersosial dan bukan melebur dengan masyarakat, bukan mencair dengan masyarakat, tetapi berdakwah kepada mereka dan melakukan amal makruf nahi mungkar. Sama-sama kita tahu kan surah Wal-As, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Yang dua ni nak duduk main biara pun boleh. Tapi bagi kita ni ada lagi 2 yang kita kena bersosial dan berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Lagi 2 ni nak tak nak kita kena bersosial. Tak boleh duduk je. Sebab kalau kita duduk dalam biara saja, duduk dalam rumah saja, kita ini termasuk dalam orang-orang yang rugi. Kan? Ingat firman Allah, demi masa manusia ni sentiasa dalam kerugian kecuali kena buat 4 tu. Jangan buat 2 saja. Lagi 2 tu kita tinggalkan. Dan sekali lagi saya ulangi, bila kita bersosial, bila kita bermasyarakat, jangan pula ikut arus mereka. Jangan pula kita yang melebur dalam mereka, tak. Kita yang patut bagi mereka contoh yang baik. Kita yang patut mendakwahkan mereka. Nak tak nak sampaikan ayat Quran, nak tak nak sampaikan ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kembali kepada kisah Juraij, memang bagi agama mereka dahulu, kaum terdahulu, adanya rahbaniyah yang mereka buat sendiri. Okey. So Juraij ni sungguh-sungguh dia beribadah. Juraij ni dia bukannya buat benda sia-sia tau. Dia bukannya macam kita mungkinlah tengok drama Korea. Sungguh-sungguh tengok drama Korea, mak panggil tak jawab-jawab. Ataupun tidur tak bangun-bangun. Layan drama Korea sampai pukul 3 pagi, 4 pagi. Lepas tu tidur, bangun subuh tidur. Pukul 12 baru bangun. Mak panggil-panggil tak dengar. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam anak kita sekarang yang sonok duk main game ke apa ke. Tak. Dia sungguh-sungguh beribadah. Dia sungguh-sungguh beribadah. Dan dia ni bila mak dia panggil, dia tahu, dia terfikir, solat ke mak aku? Solat ke mak aku? Secara teori, solat lah kan? Allah lah, hak Allah lah terlebih dahulu. Betul tak?
Kalau kita fikir-fikir, yelah Allah dah terlebih dahulu. Nombor 2 baru mak kita. Nombor 2 barulah manusia. Hak Allah terlebih dahulu. Okey, jadi Juraij ni dia bukan buat kerja sia-sia. Dia bukan buat kerja mungkar. Dia bukan buat kerja lara. Tapi dia buat kerja baik. Dia sedang bersolat. Dan dia fikir secara teorinya, secara logiknya, sudah tentu Allah ni lebih utama berbanding ibu. Lalu dia pun terus solat. Okey, dan selepas 3 kali itu, mak dia pun sudah kecewa dan mak dia pun mendoakannya. Dan bila doa seorang ibu, okey, inilah kita kata buktinya betapa tingginya kedudukan ibu ya dalam Islam, dalam agama, sampai-sampai ibu ni bila dia mendoakan, ianya akan menjadi, ianya akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Meskipun terhadap anak tu duk beribadah kepada Allah. Anak tu duk beribadah kepada Allah. Bukan buat benda jahat ke apa sampai Allah pun, ya memang patutlah doa tu. Okay? Maaf kata, tak maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan kita. Tapi lebih kurang macam, memang patutlah mak kau doa macam tu, kau memang jahat. Tak. Anak dia tengah beribadah pada Allah. Full time. Beribadah. Tapi bila mak dia doa, Allah mendengar doa mak. Bukannya memerhatikan. Bukannya mengambil kira ibadah seorang anak. Sampai-sampai maknya berdoa, janganlah dia mati sampai dia ada fitnah dengan pelacur terlebih dahulu. Dan doa itu benar-benar berlaku. Ya. Tetapi Allah SWT juga nak kata ingin memberi pelajaran kepada Juraij ini. Lalu dengan izin Allah, bayi itu boleh berkata-kata walaupun dengan umur kecil, dan bayi itu sendiri telah mengaku bahawa pelacur itu sebenarnya berzina dengan pengembala kambing dan bukannya dengan Juraij. Ya, jadi berdasarkan hadis ini kita dapat tahu betapa besarnya hak ibu dan ayah, dan ianya kalau nak dibandingkan dengan agama, dengan solat sekalipun, ya, hak mereka sebenarnya lebih besar. Sampai-sampai kalau kita sedang solat sunat, kita sedang beribadah sunat, kalau ayah atau ibu kita panggil untuk sesuatu urusan, hendaklah kita hentikan solat tersebut, hentikan ibadah tersebut dan pergi menyahut panggilan ibu dan ayah. Ya? Imam Nawawi rahimahullah ketika meletakkan bab kepada hadis ni, ya, sebab Imam Muslim bila dia menyusun kitab Sahih Muslimnya, dia tidak letak nama bab. Berbeza macam Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud, Tirmizi, yang lain-lainnya tu. So, nak kata, dia susun hadis tu, mungkin dia tak sempat letak bab ke apa ke. Jadi Imam Nawawi rahimahullah pada kurun ke-7 Hijrah, dia yang meletakkan bab-bab tersebut. Dan dalam bagi hadis ini, dia meletakkan bab mendahulukan kebaikan kepada ibu bapa berbanding solat sunat. Berbanding solat sunat. Saya pula berbeza pandangan sedikit. Bagi saya pula, sekalipun anak itu sedang mendirikan solat fardu, okey, dan ayah atau ibunya panggil, bagi saya jika solat fardu itu dia masih ada masa. Sebab Allah SWT, hak Allah SWT memang lagi tinggi. Tapi Allah yang maha pengasih lagi penyayang ni, dia bagi kita waktu solat tu ada kelapangan. Maknanya Zuhur daripada 1:30 pada 4:30 lebih kurang. Asar 4:30 sampai 7 lebih kurang. Maghrib pendek. Tapi ada masa juga. Isyak ada daripada 8:30 sampai ke midnight, 12 malam. Subuh daripada pukul 6 sampai pukul 7 misalnya, ya. Jadi kalau seorang anak itu sedang melaksanakan solat wajibnya, solat wajibnya, katakan solat Zuhur pada pukul 1:30 pada awal waktu, dan ibunya panggil ketika itu, dia ada kelonggaran masa, maknanya adalah lebih utama bagi dia untuk berhenti solat, menyahut panggilan ibunya, dan kemudian selepas itu sambung solat. Sebab Allah SWT telah bagi dia ruang masa yang panjang. Berbeza kalau dia ni solat, orang kita sebut apa? Solat gajah, solat waktu gajah. Zuhur katakan 1:30 sampai 4:30, dia solat Zuhur 4:20. Pada ketika itu lebih utama bagi dia meneruskan dan menyempurnakan solatnya, barulah dia menyahut. Ataupun kadang-kadang kita dapat tahu urgensi di sebalik panggilan ayah dan ibu tu dengan nadanya. Kalau panggil biasa-biasa je, mungkin tak urgent sangat. Tapi kalau panggil tu dengan nada yang menunjukkan urgensi ataupun berulang-ulang, ada hal sangat penting tu, maka berhentilah solat dan tengoklah mak dan ayah dulu. Sama juga kalau kita di bandar mak dan ayah di kampung. Kita tengah semayang, khusyuk semayang. Tiba-tiba phone bunyi.
kita pun jeling tengok mak. Ada caller ID kan? Tak apa kot. Lepas tu mak call lagi. 2 kali kau turut-turut ni. Mesti ada hal penting ni. Maka di situ adalah lebih utama kita berhenti solat, jawab telefon dulu apa cerita sebenarnya dengan apa nak kata ibu dengan ayah kita yang menghubungi kita, ya. Jadi saya ulangi, Imam Nawawi berkata antara solat sunat dengan panggilan ibu dan ayah lebih utama ibu dan ayah. Saya pula pandangan peribadi saya, meskipun solat wajib, meskipun solat fardu subuh, zuhur, asar tu, kalau mak dan ayah kita panggil dan kita ada kelapangan masa, berarti kita semayang pada awal waktu ke pertengahan ke. Kalau kita berhenti solat kejap, kita layan apa yang mereka panggil dan kita masih ada masa untuk menyambung solat tersebut, maka lebih baik berhenti solat, kemudian tengok apa mak dan ayah kita nak, dan kemudian kita solat semula. Kita mula balik daripada awal, ya. Ini pandangan saya. Dalam hadis ini juga ada satu pelajaran lain, yang ini betapa power, okey, orang kita kata betapa powernya doa ibu dan ayah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, darjatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya akan pasti mustajab 3 doa yang tidak ada keraguan padanya, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa ibu bapa ke atas anak-anaknya. Okey. Jadi berdasarkan hadis ini pun ada pelajaran lain di mana kita sebagai anak-anak, kalau ada sesuatu perkara, jangan kita segan-segan atau jangan kita angkuh daripada meminta ibu dan ayah kita doakan kita. Kadang-kadang kita ada masalah. Sekarang ni tengah MCO 3.0 kan, tengah masalah, mungkin masalah dengan kerjaya, mungkin masalah dengan ekonomi keluarga, mungkin masalah tengah bosan tahap gaban, tengah depression ke apa ke. Kita ada ibu dan ayah di kampung, kita boleh minta mereka tolong doakan. Kadang-kadang anak-anak ni ada yang pandang rendah pada mak dan ayah. Bapa aku tu asyik duk lepak kedai kopi, dia duk isap gudang garamnya tu, dia nak doa kat aku. Macam Allah nak dengar doa dia. Mak aku tu pakai tudung pun style makcik. Lepas tu bila sembang dengan jiran, bukan main lagi tu. Jadi kita macam pandang rendah. Sebab apabila Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa ibu, ataupun kita rujuk tadi hadis tadi tu, bahawa salah satu doa yang Allah makbulkan tak ada ragu padanya, iaitu doa ibu dan ayah kepada anaknya. Allah tak kata doa ibu dan ayah yang soleh. Allah tak kata doa ibu dan ayah yang bertakwa kepada anak-anaknya. Allah sebut ibu dan ayah. Rasulullah sebut ibu dan ayah secara umum je. Jadi seandainya ada kekurangan pada mereka, itu antara mereka dengan Allah. Tapi kedudukan mereka di sisi Allah ni tetap tinggi. Sampai apa pun kekurangan mereka, jika mereka berdoa, ianya tetap power, tetap Allah akan makbulkan untuk kita. Jadi dalam cabaran kita pelbagai kehidupan ini, jangan berasa angkuh, jangan berasa sombong untuk telefon bagi tahu mak saya ni apa problem katakan, tengah depression lah, kerja tak ada lah, apa semua ni, tolong doakan ya mak. Mak kita memang akan doa punya. Ayah kita pun minta tolong doakan sama, sebab doa mereka memang mustajab. Kalau Juraij, kalau Juraij ni pun, mak tu doakan benda yang tak baik pun Allah makbulkan. Ini kalau mak dan ayah doa benda yang baik, ya, insya-Allah Allah akan makbulkan juga, ya, Allah akan makbulkan juga, insya-Allah. Jadi ini sebagai mukadimahnya. InsyaAllah dalam siri yang lain kita akan bicara, kita akan kupas ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan keutamaan ibu dan ayah. Dan lebih penting ialah bagaimana kita sebagai anak dapat berbuat baik kepada mereka ketika mereka masih hidup dan setelah mereka meninggal dunia. Ya. Kadang-kadang orang kita bila mak dan ayah dah meninggal dunia, baru dia orang menyesal, alamak aku tak buat ni, alamak I should have done this, I should have done that. Tapi dah meninggal dunia, nak buat apa kan? Lepas tu baru terfikir nak buat baik.
tapi tak tahu nak buat baik macam mana. Itu yang mereka mula buat benda-benda yang Allah dan Rasulnya tidak syariatkan. Seperti membuat majlis menghantar pahala, majlis tahlil apa semua tu. Padahal Allah dan Rasulnya telah pun ajar apa yang kita boleh buat baik kepada ibu bapa selepas mereka meninggal dunia. Ya, itu insya-Allah kita akan kongsi sama-sama. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan komen. Saya akan jawab jika saya tahu, insya-Allah saya ada jawapannya. Boleh tulis di ruangan komen. Seorang mak, alhamdulillah. Okey, ada soalan di sini, menyambung solat maksudnya sambung rakaat atau bersolat semula. Okey, maknanya batalkan solat itu, layan dulu mak nak ayah nak apa-apa ke, kemudian mula solat tu daripada awal lagi. Start all over again. Bukan sambung tengah-tengah begitu ya. Dan kalau mak dan ayah minta kita buat sesuatu yang mengambil masa yang panjang. Katakan kita sedang solat Zuhur, mak pula minta pergi kedai tolong beli apa ke. Cakap baik-baik, mak saya solat dulu kemudian saya pergi kedai tolong belikan. Begitu. Ya. Kalau mengambil masa yang lama. Kalau sekejap je kita boleh selesaikan apa yang mak dan ayah kita minta, kita boleh terus buat. Tapi kalau macam ambil masa yang lama, bagi tahu baik-baik, saya nak solat Zuhur dulu, dah habis solat saya pergi kedai belikan barang. Sebagai contoh ya. Okey. Jadi ini sebagai mukadimah. Kita berjumpa lagi insya-Allah nanti. Saya tutup dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.